Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersatu menjengkelkan, rakyat sanggup pilih kambing. Sungguh, sejak berlakunya langkah Sheraton pada Februari 2020, rampasan kuasa secara jahat yang dilakukan oleh salah satu komponen dalangnya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, sehingga jatuhnya kerajaan mandat rakyat, Pakatan Harapan PH, kelihatan mereka tidak pernah senang duduk. Ketika mentadbir negara selama 18 bulan, tidak pernah satu hari pun mereka tidak gagal. Pelbagai kenyataan dangkal para menterinya, penipuan, derhaka dan pelbagai tindakan menjadi bualan rakyat. Namun hairan bin ajaib, tidak pernah sesaat pun mereka menyedari kesilapan demi kesilapan yang dilakukan, malah lebih selesa menuding jari kepada pihak lain. Sehingga ke hari ini, walaupun Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Yassin telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos lalu, pihak pembangkang dan PH juga yang dituduh menjatuhkan mereka, sedangkan seluruh dunia tahu bahawa yang menurunkan mereka dari tahta Putrajaya sebagai Perikatan Nasional adalah UMNO. Terkini menarik untuk Jom Channel kongsikan, Ketua Armada Nasional Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal terus-menerus menyalahkan pembangkang yang kononnya tak henti berpolitik hingga pelan pemulihan negara PN hilang fokus. Beliau dengan selamba berkata kerajaan PN terpaksa berdepan dengan konspirasi yang melambatkan seluruhan PPN itu dilaksanakan. Pembangkang sepatutnya memberikan idea kepada kerajaan untuk menggerakkan PPN khususnya melibatkan ekonomi, sektor sosial dan sebagainya. Di sinilah nilai tambah yang pembangkang boleh bawakan itu sangat-sangat dihargai. Katanya yang menjadi panelis program Skop MG bertajuk Majlis Pemulihan Negara Mana Mulanya yang disiarkan secara langsung malam Khamis lalu. Mengulas lanjut, bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, pelan pemulihan yang ada perlu diikuti oleh semua pihak, terutama rakyat, kerana jika hanya pelan sahaja tanpa pelaksanaan, ia tidak berguna. Sekejap, rasanya dah berbuih mulut pembangkang memberikan pelbagai saranan, idea dan nasihat kepada Tan Sri Mahyadin Yassin sebelum ini. Namun tidak satu pun dipandang atau diberi pertimbangan. Bukan sahaja pembangkang, malah ramai pakar yang memberikan pelbagai saranan demi kesihatan, sosial dan ekonomi rakyat. Adakah Wan Faisal mengakuinya atau lebih selesa menafikannya? Dalam pada itu, Wan Ahmad Faisal dengan penuh yakin merasakan kononnya majoriti menteri kerajaan terdahulu akan dikekalkan di bawah Perdana Menteri baharu. Tapi kita sudah ada jambatan, kita sudah tukar kerajaan, kita sudah tukar Perdana Menteri. Kita harap lepas kabinet yang baharu ini dan rasa ramai menteri-menteri yang lama dikekalkan kerana mereka sudah ada momentum daripada segi gerak kerja, kita boleh keluar dari masalah ini, katanya lagi. Persoalan untuk Ketua Armada selama 18 bulan. Dia terajui Tan Sri Mahyadin Yassin, kalian tak ada jambatan ke? Atau sekadar titian kayu lempung yang berpaut pada tiang reput? Kasihan Bersatu. Pimpinannya dijatuhkan oleh Puak UMNO dan kini Bersatu jugalah yang menyokong Puak itu demi menagih habuan jawatan dalam kabinet jambatan Bersatu itu. Rakyat, mereka peduli apa? Tentu para penonton sudah sedia maklum yang tergila-gilakan jawatan Timbalan Perdana Menteri kesemuanya dari Bersatu. Bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bekas Menteri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, dan paling mengejutkan adalah bekas penasihat kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang sempat bertugas seminggu turut dinamakan dalam undian calon Timbalan Perdana Menteri. Dalam satu undian secara dalam talian yang digerakkan pengguna Twitter Z Rockstar, Azmin Ali mendahului dalam undian calon TPM sekaligus mengalahkan saingan rapat beliau iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Daripada keseluruhan 7,339 warganet yang mengundi, 5% daripada pengundi menyokong Azmin Ali untuk dilantik sebagai TPM di dalam Kabinet Ismail Sabri. Sementara itu Hamzah pula hanya mendapat 1% undian daripada lebih 7,000 pengundi, manakala Faizal pula mendapat 3% undian. Bagaimanapun
walaupun kesemua mereka dikalahkan dengan calon yang dinamakan sebagai kambing yang mendapat 91% undian warganet kelakar. Nampaknya warganet lebih sanggup mengundi kambing daripada mengundi para pengkhianat ini mengemudi negara. Sementara itu, Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata beliau tidak kecewa jika tidak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, malah tetap akan menyokong Ismail Sabri. Sekarang saya kembali kepada kapasiti saya sebagai adun cenderiang dan ahli Parlimen Tambun. Dua tanggungjawab ini cukup besar. Saya tak kecewa, ujarnya. Bagus. Mohon sedar diri. Kalian yang sibuk berpolitik, sibuk kejar kuasa. Orang lain pula yang dipersalahkan. Perlu diingat, sesuatu yang dimulakan dengan haram dan pengkhianatan tidak akan beroleh keberkatan. Buatlah apa sahaja. Usahalah sekuat manapun, Allah tidak akan mengilhamkan kebaikan kepada kalian. Kalau ada sekalipun, beringatlah bahawa ianya adalah istidraj.